Eh. Bayar lu? Ya, okey. Dah. Oh, next. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Memang lokal lah yang penjaga. Macam mana? Ini lokal kan? Ini yang betul yang owner mana? Sarapan. Ha? Sarapan. Serapan, you owner? Suami. Suami ya? Penjaga mana? You warga mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya bersama dengan Exco Suami Bangladesh. Suami Bangladesh. Isteri lokal. Lokal. Kerajaan Selangor Zihan bersama-sama dengan anggota MPK untuk membuat serbuan di beberapa kawasan di Kelang. Mana isteri? Dalam terjah bekerja bagasing. Di mana waris pakai ada lesen tapi kahwin dengan Kahwin warga keluarga asing. dan jadi kita Bangladeshnya itu waris pakai ni RC betul ke Ini yang betul. Yang betul. Yang tu pakai style lah. Dah betul ya. yang menyangka adalah Bangladesh ni adalah suatu bagi isteri, saya tak percaya lah bagi isteri. Banyak kes yang berlaku betul. Jadi apabila ya, wartawan semua marah itu bagi warga asing sebenarnya pasal dia suami dia macam tu. This is very ada mana isteri? Pegang IC dia ni. Nak ambil dia bukan simpan. Takut datang cek ke apa. Dekat edit semua dia. Mana? Kan sampai. Kan sampai. SSM lokal lah. Dia lokal. Pulang sebenarnya. Banyak. Habis kalau macam tu saya nak kena tangkap ke apa? Sebenarnya dia legal. Tapi yang kena marah MPK. Yang gembira dia TV3. Okey, ini adalah antara salah satu perkara ya. Ini boy. Sini tak benar. Adik tak. Adik. Owner lesen. Ada berniaga ke? Bagi orang lain berniaga? Saya berniaga, saya jaga kedai. Jaga kedai. Ini suami? Dah kahwin berapa lama? 12 tahun lebih. 13 tahun. Tak apa orang anak. Ya. Anak berapa? 4. Tahun? 6. Ini suami? 46. 46. Itu aku tengok. Ini semua watang-watang. Lalu wartawan ni marah majlis sebab bagi warga asing berniaga. Ni macam abang ni. Tapi diorang tak tahu abang ni telah kahwin dengan perempuan Malaysia. Macam ni cantik. Saya yang kena marah. YB yang kena marah. Adil tak? Dia jawab? Tak ada kan? Dah 13 tahun. Tak apa lah. Kedai ni buka berapa tahun? Kedai ni 7 tahun lebih dekat 3 tahun. Tiap tahun ada minta lesen lah. Ada. 3 tahun ada. Ini daripada 2017 lesen dia. Bekerja siapa 4 tahun bekerja? lah. Bekerja saya tolong kena itu kakak ada pernah. Ada ambil warga asing tak bekerja? Orang lain? Belum lah. Sebab dia tak ada. Ada. Panggil orang tempatan Jadi saja. Saya punya saudara mara juga yang kerja. Saudara mara. Dia ada ipar, ada saudara. Ada masalah sini? Ada orang bau duit ke? Ada orang majlis minta duit ke? Tak ada lagi. Ada ni. Ada betul eh? Tak ada. Kalau biasa kadang minta bagi minum itu lain tak ada minta duit. IC ni photo state tu siapa punya? Oh, yang ni saya punya. Kenapa you bagi yang photo state? Tak, yang ni Auri. Sebab Orang kan tak boleh buat macam tu kan? tak, sebab itu yang ni sebab itu yang ni diorang buat Negara kita tak boleh buat macam tu. Dekat IC. Dia tak boleh photo state. Dia living. Ya, sebab dia pasal tidak bagi. Tak apa Kelantan
Alright, next shop. Kedai ni banyak tuan tau. Yang daging betul. So, yang dapat lagi. Okey, baik. Kalau kita dapat dengar sedikit tadi, apa yang berlaku ialah Especially daging. Dia tak boleh jual daging ni. Majlis Perbandaran Kelang yang menyerbu kedai ini yang menjual barangan runcit Daging tak mau jual ah. Dia dapat. dan ternyata ada juga cubaan untuk menjual daging walaupun keadaan ini bukanlah berlesen untuk jual daging. Dan menurut pada ahli Majlis Perbandaran Kelang sebentar tadi, lesen kedai dipunyai oleh warga negara. Bagaimanapun operasi kedai dijalankan oleh suami, iaitu bukan warga negara. Saya tak faham lah. Nepal. Nepal lah. Oh, sudah tahu lah Nepal. Naik. Ha? Nepal. Oh, gelap eh. Wow. Ya, ada tulis Nepal. Ada orang? Harap jangan dulu, nanti dah masukkan baru kopi. Sekejap. Wow. Wah, pecah pintu. Ada mesin. Ya. Dia pecahkan pintu eh. Wih, tak nampak. Atas lagi ke? Mana? Sini. Sebentar kita ada cubaan untuk memecahkan pintu ni. Ya, ada mesin. Okey, lalu. Dari dalam. Di dalam. Tak ada orang jawab. Tak ada orang jawab, baby. Bagi baby nak masuk ke? Apa bagi apa? Kenapa wartawan masuk? Wartawan masuk keluar. Ha? Masuk di bulan. Okey, sekejap. Kosong. Ada CCTV. So bila ada CCTV, sempat lari. There. Ada CCTV. Azhar ada mesin tak Azhar? Mana tahu? Ini adalah kedai yang buat operasi tidak mempamerkan lesen ya. Tak ada pamer lesen. Dan cuba untuk mencari jika ada menjual minuman keras. Oh, sorry. Lalu. Jadi dia lari ya. Tangga depan.
Dia dari sini tak nampak. Rehan Tokachi, apa kes ni Zaza? Hari ni saya bersama-sama dengan beberapa pengamal media dan juga petugas kaki tangan pihak berkuasa tempatan MPK Majlis Perbandaran Kelang bersama dengan Exco Kerajaan Selangor iaitu YB Eng Si Han membuat terjah tinjauan serbuan ke beberapa premis yang beroperasi menggunakan tenaga kerja warga asing. Selain daripada itu, ada juga premis yang ternyata tidak mempamerkan lesen perniagaan. Tetapi apabila kami menyerbu ke kedai ini yang berada di tingkat 2, mendapati sudah tidak ada orang di dalam premis dan ada CCTV menunjukkan bahawa memberi persediaan kepada mereka untuk lari. Ataupun memang tiada orang di sini, kami pun tak pastilah. Bukan lagi mungkin orang lama lah. Apa dalam tu office Bilik air bukan office. Roger. Oh, ada orang datang lah. Oh, ada bukti kedatangan? Yelah, Tapi ini diikut ke? SOP juga ikut. Lesen tak ambil. Lesen tak ada tapi ikut SOP tu yang penting tu. Okey, turun kot. Okey. Oh, nak pecahkan ni pula. Jat, nak pecahkan ni. Wah, PBT akan memecahkan. Nak buka pintu ni ke tuan? Buat untuk membuka kedai satu lagi. Yelah. Tak buka ni. Thank you. Turun dulu. Oh. Cuba untuk menghidupkan gergaji umpil pintu. Terus saja kita pergi ke lokasi lain pula, kedai lain berhampiran dengan Plaza MPK. Okey.
Jaga di mana? Jaga mana? Jaga ni. Tapi tu kan. Nepal. Nepal. Daftar atas nama siapa? Ini yang betul, alamat betul. Bintang batu. Ini bintang batu. Ini alamat betul. Jadi lesen Arab. Lesen Arab saja ada. Dia hanya restoran dari Lesen Arab mana? tadi memang tak ada. Memang tak ada. Ni dari mana pun datang Nepal. Kita Nepal pun. Ini orang minum mati. Masih sikit. Rasa tak apa. Rasa tak apa. Tak pasti lah, tak baca. Pening sikit je. Tapi semua ada lesen ni. Tak ada lesen Arab saja. Oh, lesen Arab tak ada. Lesen makan. Atas tak boleh lah. Ambil tu. 8 atas boleh. Ini lebih dari Bangla. Hak leka. Kalau dia tak perlu. Dia tak perlu dia Tak perlu hak leka. ini kena dapat dia dapat lesen kena. Sorry lalu. Lesen tak ada kan? untuk awal dia tak ada. Lesen perniagaan restoran dia ada. Perniagaan ada. Okey, bagi kes premis ini pula, lesen perniagaan ada dan juga dipamerkan apabila diminta untuk tunjuk. Walau bagaimanapun tiada lesen untuk menjual minuman keras. Okey, melalui serbuan yang dilakukan di premis ini ada minuman keras yang dijual dan juga ada yang dipaket-paketkan macam ni. Jadi itu adalah menjadi satu kesalahan juga. Kerana lesen operasi adalah restoran, tempat minum. Tuan kedai yang menjaga kedai. Sikit-sikit boleh. Tak boleh. Siapa boleh cakap Nepal sini? Nepal boleh? Berbangsa Nepal. Mana? Bos. Ini lesen siapa ni? Lesen. Mana dia? Mana Cina ni? Dia di mana? Telefon dia datang. Kampung. Dia tak ada lah, sewa lah. Tulisan belakang sebelah bos semua Nepal. Bos tak ada. Bos Cina ni tak ada. Sewa lah, sewa lesen lah. Macam ni kena kotak. Jelas sekali, sewa. Apa boleh tu macam? Apabila diminta untuk bertemu dengan tuan kedai, owner, salah seorang pekerja Nepal di sini berkata bahawa tuan kedai tidak ada. Nepal. Sikit depan. Ini lah, ni Nepal kat sini. Tulisan Nepal. Atau pergi sini sikit. Sini. Foto. Sini. Tu. Ah, ni. Pergi sini lagi. Sini pusing sikit, baby. Sini pusing, baby. Baby pusing sini. Racun. Ini macam model jual arak lah. Pusing sikit. Tak. Sudah, Promotion.
Saya rasa tiruan lah. Thank you. Custom tak ada. Ni ada lah tapi tak tahu apa. Takkan custom benarkan Oreo not Oreo. pandai lah. Okay. Right. Ini makanan dia orang. Nak makan? Apa nama you? Interview macam polis. Ha? Memang tinggal sini ke? Tinggal sini. Umur dia berapa tadi? Berapa lama sudah? Berapa tahun? Berapa lama you tinggal sini? Ini kita. Kerja siamang. Mana you punya document? Ha? Kerja KL? You tak ada dokumen ke? Dia punya permit. Pegang. Boleh baca saya tak pakai spek. Apa dia tu you? Kecilnya? Tak, Sony nama dia. Memang seorang ni hari ni kerja. Okey Cina. Selalu yang datang tu warga Nepal sajalah. Kedai buka malam ke? Siapa yang tak dapat tangkap ni? Tabu dia. Sekejap saya try. Kat jam Malam berapa? pukul berapa? Pukul berapa? Tabu. Try je. Ni canggih sikit. Jibat. Nepalis. Malam. Nepalis tahun 80. Kedai dia buka pada waktu malam sahaja. Buka lepas malam sampai pukul berapa? 12 jam. Babi dah gerak ke? Babi dah turun. Babi dah turun. 2 jam. Okey, jadi kemungkinan besar lesen kedai ini akan ditarik. Aha. Kawasan ni macam dah bertumbuh, dah ada Bercambah. restoran Nepal Restoran Nepal. yang dikendalikan di Wagas. Tapi menggunakan lesen Bumi Putra pula. Tak sure lagi. Okey, faham. Seterusnya. Oh, rampas. Wow. Kena sita. Aduh. Kedai ni pula disita dan barang-barang jualan semuanya dirampas. Kedai yang menjual pakaian. Semuanya diangkat masuk ke dalam lori.
Okey, seterusnya kita akan pergi ke premis jualan yang lain pula. Kedai makan di hujung ni. Ini? Yang ni apa? Yang ni apa? Tak ada ni. Tak ada lesen? Bagasi. Oh, thank you. Tak apa. Dah, habis dah. Ini kenapa? Dah datang sini. Dapat bawa welcome kenderaan depan itu. Panggil press ni semua. Kalau lokal kita kalau sampai tadi Awak Syamuddin, yang jual baju ni warga asing juga ke? Kebanyakan kedai yang disita dan juga ditarik lesen ialah kedai yang beroperasi menggunakan tenaga kerja warga asing, tetapi tuan kedai tidak kelihatan. Ataupun kedai pertama tadi, tuan kedai berkahwin dengan warga Bangladesh. Jadi operasi untuk kerja diserahkan kepada pasangan yang bukan warga negara. Ha? Macam mana? Dah lama mohon tak dapat Dah lama dah saya mohon. Jadi bila saya orang operasi macam ni, kita orang yang Jadi tuan kedai ini pula merupakan warga negara Malaysia yang katanya telah dipohon lama untuk lesen, tetapi masih lagi belum dapat kelulusan. saya baru boleh dapat. Sebelum ni saya ada. So kalau awak nak tengok, saya tengok ini dah dekat 2 tahun. Tanpa lesen ya. Siapa? Kami cuba bantu. Itulah sekarang ni saya nak mohon daripada kerjasama kerajaan. Okey lah. Kalau boleh kita ni memang nak lesen. So sekarang kita tu kita kena Tapi ni dia kat sini okey lah. lepas ada kata betul. Lepas PKP ni. Lepas PKP jatuh mak esok kata contoh kita biasa dapat 500 dalam 200 lebih. Itulah orang tak berani keluar kan sebab sini kebanyakannya pendatang asing yang orang dah ramai. Jadi saya mengharap ke sini lah. Kalau So macam mana cara terbaik untuk saya nak apa mendapatkan lesen? kita bantulah. Nanti buat permohonan macam biasa. Permohonan macam biasa. Maknanya boleh dalam sebab saya tahu saya ada. So maknanya saya dah tak dapat sebab tak ada sikit. Sebab dia tak dapat. So maknanya sebenarnya saya boleh dah. Kalau boleh kita bagi sementara lah. Kalau permanent tak boleh kita bagi sebab sekarang bisnes pun kalau compounding Minggu depan datang. Yang datang hari Senin. Kalau mak nak Senin saya nak bagi cukup. Tak kisah. Rabu boleh. Boleh. Sebab sekarang tu kalau kena meja 1000 macam ni saya customer dah tak ada. kena mohon lah. Oh, insyaAllah saya boleh. InsyaAllah. Okey, tadi pemilik kedai yang merupakan warga negara dah pun memohon untuk renew lesen perniagaan ni, tetapi masih lagi belum diluluskan. Jadi beliau mengambil kesempatan ni untuk berjumpa dengan Exco Kerajaan Selangor iaitu YB Ng Sihen dan terus saja memberitahu permasalahan yang dihadapinya supaya tiada masalah untuk dia meneruskan perniagaan seperti biasa dan kedai-kedainya tidak akan disita. Tak habis lagi.
Okey, seterusnya kita akan ke premis lain pula di sekitar Kelang, Bandar Diraja ni. Bersama dengan Jabatan Penguatkuasaan Majlis Perbandaran Kelang dan juga Exco Kerajaan Selangor, Eng Si Hen. Kita kembali semula ke tempat di awal kita berhenti tadi. Naik ke atas. Okey. Kita naik semula. Ni kita dah naik dah kan? Tadi kita dah naik. Tapi pintu tingkat 1 tadi tak dibuka. Jadi sekarang telah pun dibuka. Atas sekali. Atas sekali? Atas sekali. Atas sekali. Wow. Suruh yang bawa sini duduk tapi. Di mana duduk? Sini. Suruh boleh buka. Boleh duduk. Atas sekali. Oh, terima kasih ada lampu. Ni yang kita pergi tadi. Atas lagi. Atas. Satu lagi. Tingkat 4. Tante nak ikut saya kan? Jangan mengeluh kan? Atas sekali ya. Atas sekali. Wah, ada motor. Macam mana dia naik motor? Diorang angkat kot. Di tempat apa ni? Allah. Ni semua puan macam TNT dengan TNT. Ni JB tahu tak tempat ni? Saya tak pasti. Oh, ya ada alam semua ni. Lain dengan tu? Ni? Ni punya Boleh tengok ni? Atau nanti ya. Kalau nampak Ya kan guling. Betul, nanti ya. Oh, gili-gili? Gili lah. Okey. Betul, nanti. Ah, Atau dia. itu apa? Oh, Bitcoin. Ini Bitcoin. Lepas tu biasanya kalau beli Bitcoin dia akan curi elektrik PNB. So this is their server. Biasanya Bitcoin akan kursi premis dan satu orang lah. Macam ni Macam ni lah. Saya Okey. Habis, Sekejap, YB eh. Habis. Tukar orang. Sekejap eh. Tukar orang. Okay, orang lain pula. Tukar. Sebab bilik terlalu kecil, jadi kita terpaksa bagi gili eh. Oh, ya. Yeah. So dia belah belakang macam ni. Belakang dia macam ni. Ni belah belakang di bilik sebelah tadi, saya di bilik sebelah tadi. So ni belah belakang dia. Jadi apabila kita terjah ke premis-premis ini, tidak ada orang. Boleh tahan semput dia.
tak tahu. Macam mana mereka menaikkan motor ke tingkat 5 ini? Motor baru. Ini boleh? Sementara T26. Semua nombor cantik. Semua nombor cantik. Cantik lah. Yang ada tu berapa nombor? Nombor betul. Ni dalam apa? Botol Dia juga? jual nombor. Ya Allah. Dia simpan nombor Tak salah lah, ini tak salah eh. Okay, bye. Tengah stand apa? Operasi mencari mencari. Operasi Gempur. operasi Terjak. okey. Bye. Kerja. Ini tak welcome. Sama macam kes yang ni. Habis dah? Ni kosong kan? Itu ada alat. Kita orang dia cuba tindakan yang bawah tu. Okey. Wow. Ada shisha. Ini hari kerja ke cuti? Cuti ya? Malam kerja? Kerja dekat mana? Ha? Eco Park? Eco Park mari sini minum. Bukan minum. Kita hantar duit kan. Oh, lepas hantar duit balik kampung. Ini kawan kita mari jumpa kawan. Jumpa kawan. Dia tadi minta, tadi tak boleh kita kopi sikit. Di sini punya tak ada? Ha? Siapa bos? Ha? Bos, mana bos? Mana bos? Besar yang sekarang ada KL. KL. Belum ada lagi lah. Tak ada lesen lah. Ini Malaysia punya. Dah, Malaysia tak ada.
Kita tak adalah. Lesen kena kantong. Dia kena letak original. Tak boleh ni macam ni. Tapi tak ada lah. Ini dekat dalam tak naik. Tu, Naya license saya. Kan, Naya. Tapi ID dia kita Muni kau. Tengah cari. Ada tapi itu. Ada. Kita letak sini tau. Kita tak letak sini. Tak boleh. Kalau tak letak kita pecah. Kena letak original punya. Original punya. Baik. Guna dekat raya cakap dia lah kalau dia kalau pendagang adalah pendagang. Saya kan orang masuk. Masih lagi mencari lesen ya. Menelpon bos. Tuan kedai. Namun tak ada lesen yang dipamerkan. Dia tak pamer pun. Lesen tu disimpan. Ada lesen tapi 2019. Ada? Betul ke? 2020? 2020? Kamu yang menggunakan sejak Okey, ha. Tapi lesen lain makanan. Oh, lesen lain. Lesen itu tapi luar jual benda lain. Jadi tambahan makanan. Tambahan. Oh, betul. Kejar RTM. Kejap, Malaysia KZ. Wait. Boleh masuk tak? Belakang tak payah. Bos, kepala luas. Boleh saya tumpang berlalu? Gan. Terima kasih. Gan mana? Gan mana gan? Gan. Gan. Mr. Gan. Cepat. Baik. Buat tak tu? Doktor tu. Lagi sekali. Doktor. Sopi dah ni. Tak. Distance tak ada distance. Tak jaga ni sistem kerja. Baik, pagi ni saya turun ke Majlis Perbandaran Kelang untuk meninjau keadaan perniagaan warga asing di kawasan Kelang. Dan pagi ni bersama pasukan MPK, kita telah berjaya menutup dan menyita beberapa kedai warga asing di kawasan ini. Dan tindakan ini akan diteruskan pada masa yang sama. PBT lain di negeri Selangor seperti di Kuala Langat, Kajang, Shah Alam, Selayang, Kuala Selangor dan lain-lain lagi, semua sedang giat mengambil tindakan untuk menutup kedai-kedai atau perniagaan warga asing. Berapa premis tu? Berapa permis Puan SU? Berapa premis tadi? Jumlah. Yang kita lawat tadi. Pagi ni Pagi ni kita sebut lebih kurang 4 premis. Antara kesalahan-kesalahan YB? Antara kesalahannya ada yang tanpa lesen, langsung tanpa lesen. Ada yang sewa lesen. Sewa lesen tu miliki orang tempatan, tetapi disewa kepada warga asing. Ini juga merupakan satu kesalahan dan siasatan akan diteruskan sekiranya mereka melanggar syarat pelesenan.
MPK akan bawa ke dalam jawatankuasa dan membatalkan lesen tersebut. Baby, ini adakah perlu kerajaan Selangor merombak semula ke apa saja peruntukan undang-undang berkenaan dengan perniagaan sebenarnya dalam proses untuk meminda UUK undang-undang kecil untuk melarang warga asing untuk menjadi penjaja ataupun bekerja untuk penjaja atau berniaga seperti macam ni lah, tidak dibenarkan. Tetapi harus kita bezakan pelabur asing dengan pekerja asing. Pekerja asing tu tidak dibenarkan kerana mereka datang sini bukan untuk berniaga. Mereka datang ke Malaysia untuk bekerja di kilang atau di tempat lain, bukan untuk berniaga. Dan peluang perniagaan ni harus kita beri keutamaan kepada warga tempatan. Pada warga tempatan yang mengambil kesempatan memajak lesen mereka, yang tu merupakan satu kesalahan, lesen akan dibatalkan. Adakah tindakan yang lebih tegas lagi? Langsung dia tak boleh mohon second time ke first time saja ke macam mana tu? Dibatalkan lah. Kalau dibatalkan, dia akan ada satu rekod satu rekod dalam PBT. Jadi mereka akan siasat sekiranya dia nak kemukakan permohonan baru. Itu dikuat kuasa sekarang ke ataupun ada satu tempoh yang akan dilaksanakan atau macam mana tu sekarang? Tak, sekarang kita akan teruskan tindakan seperti macam ni. Sedang dilakukan. Di seluruh Selangor. Keutamaan tu seperti apa yang dikatakan tadi, kita harus beri keutamaan kepada warga asing untuk berniaga. Dan warga warga tempatan, kita harus beri keutamaan kepada warga tempatan untuk berniaga. Dan warga asing datang ke sini bukan untuk berniaga, sepatutnya mereka bekerja di kilang atau di tempat yang sah. Cuma YB boleh bagi ingatan kepada warga tempatan yang ada lesen ni berniaga lah seperti yang dipohon. Jangan nak sewa, jangan Alibaba. Jangan Alibaba. Dan bagi mereka yang tak ada lesen, yang berniaga, tadi kami juga jumpa seorang makcik. Dia memang dah 2 tahun berniaga, tetapi dia mungkin tak tahu cara permohonan. Kes macam ni, mereka boleh datang ke MPK atau PBT di Negeri Selangor sedia memberi bantuan. Dia boleh mohon lesen. Dalam operasi tadi juga kita ada lihat beberapa penemuan seperti motosikal, mesin Bitcoin, restoran Nepal ni. Motosikal tu saya rasa bukan satu kesalahan besar lah. Dia simpan motosikal je. Tapi yang Bitcoin tu, tu merupakan satu masalah. Restoran tu tanpa lesen sama. Dia tanpa lesen. Bermakna tanpa lesen adalah sewa lesen lah. Yang tu tidak dibenarkan. Dan satu kesalahan besar adalah mereka menjual arak tanpa lesen arak. Yang tu tidak dibenarkan. Dan arak tu kita pun tak tahu arak tiruan ke arak yang genuine. Tanpa lesen lah semua. Tapi tanpa lesen, dia memang tanpa lesen menjual arak. Dan kita perlu bersihkan kawasan seperti macam ni. Bila saya tanya pada YDP. So sekarang tadi ada 4 premis, 2 premis, 3 premis tadi yang jual arak sama sekali. So apa tindakan yang akan dikenakan pada penyewa asal ataupun tuan bangunan? Kalau penyewa asal ni ada kesalahan, kita ambil tindakan dan sampai to the extent kita boleh sita kedai dan kita batalkan lesen yang sedia ada lah. Dari segi barang tadi kita akan lupus lah. Kalau arak tadi dia akan ada perlupusan dan kita akan denda lah. Kita biasanya kita akan denda, kita go for maximum lah. Jadi dalam hal ni sama ada tuan punya bangunan ataupun itu akan dipanggil ke MPK? Akan dipanggil. Dia akan kita serve notice lah. Kita akan notice maknanya saman dan compound whatever. So yang sita kita akan sita lah. Memang ada yang kita sita, cuma kita lepas ni kita kena buat lebih agresif lah. Dan ada banyak lagi. Saya fikir ini yang hari ini, operasi hari ini cuma sekampat atau 5 saja. Yang akan datang kita percaya ada banyak lagi dan kita akan teruskan. Itu lagi bagaimana dengan immigration? Nampaknya pihak berkuasa tempatan saja, adakah YB mohon pada bagi PBT, pihak berkuasa tempatan, kuasa kami hanya untuk mencipta kedai. Kita tak boleh cipta orang. Yang itu di bawah bidang kuasa immigration ataupun PDRM. Jadi ialah memang menjadi harapan orang awam bahawa immigration boleh ambil tindakan yang lebih tegas terhadap warga asing yang tanpa permit. Kalau dia boleh mohon lesen juga ke atau macam mana? Tak boleh. Kita seperti apa yang dikatakan saya tadi, kita perlu membezakan pelabur asing dan pekerja asing. Dan pekerja asing memang visa atau permit mereka bukan untuk berniaga. Mereka datang sini untuk bekerja.
Jadi kalau permit bekerja, permit biasa dia tak boleh berniaga. Hanya pelabur asing. Pelabur asing dia akan ada permit yang membenarkan mereka untuk berniaga di sini. Terima kasih YB. Okay. Oh, okey, baik. Itu dia anda telah pun mendengar sidang media oleh Exco Kerajaan Selangor Eng Zehen. Sebentar tadi yang sebagai kesimpulan kepada kita punya serbuan pada hari ini, terjah ke beberapa kedai yang beroperasi menggunakan tenaga kerja warga asing. Syawal, 4 premis 4 premis kan? Okey. Okey, baik. Jadi sampai di sini dahulu liputan daripada saya di kawasan Kelang Persiaran Tengah Kelang. Okey, saya berada di kawasan Persiaran Tengah Kelang di mana sebentar tadi operasi terjah warga asing. Kita telah pun pergi ke 4 premis di sekitar kawasan ini untuk melihat sendiri bagaimana premis tersebut beroperasi dengan ada yang menggunakan lesen yang dipunyai oleh warga negara tempatan tetapi menggunakan tenaga kerja warga asing untuk beroperasi, dan juga ada kedai yang tidak dapat dibuka dan terpaksa diumpil, dan apabila masuk ternyata lesen tidak dipamerkan, dan juga ada yang menjual minuman keras tanpa menggunakan lesen yang sepatutnya. Jadi itu saja laporan daripada saya, Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Teruskan layari portal kami di www.malaysiagazette.com, turn on live notification dan subscribe kami di YouTube dengan kata carian Malaysia Gazette untuk mendapatkan video penuh berkenaan dengan terjahan MPK Majlis Perbandaran Kelang bersama dengan Exco Kerajaan Selangor Eng Zehen dan juga petugas-petugas media. Sampai sini dahulu daripada saya, Zazrina Zainuddin untuk MGTV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.